Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Bersuara lagi menerusi Ruang Bicara. Nama saya Wan Syahrina. Anda sedang menonton Bernama TV. COVID-19, selepas 3 tahun kita masih lagi bercakap tentangnya dan juga kerencaman impak yang datang bersama-sama dengannya. Dan pada hakikatnya, ia memang telah memberikan kesan kepada banyak perkara dalam kehidupan kita, termasuk juga sektor-sektor yang berkepentingan dan utama. Dan malam ini kita mahu memberikan fokus kepada salah satu sektor kritikal di negara kita, iaitu sektor pendidikan tinggi. Menerusi edisi khas Ruang Bicara Akademia mengangkat topik kepemimpinan institusi pendidikan tinggi dalam konteks aspirasi dan cabaran semasa. Dan tentu saja ia dengan hasrat supaya sektor ini mesti dapat diupayakan dengan kepimpinan yang bertransformatif dan sekaligus memastikan sektor pendidikan tinggi negara kita juga dapat kekal relevan dengan sebarang arus perubahan seperti pendigitalan dan juga bersifat kalis masa hadapan. Ini yang sama-sama akan kita bincangkan dan saya perkenalkan dua tetamu bersama-sama di studio pada malam ini. Pertamanya yang berbahagia Datuk Seri Abdul Razak bin Jaafar, Ketua Setiausaha Kementerian Pendidikan Tinggi. Apa khabar Datuk Seri? Alhamdulillah, terima kasih. Terima kasih juga kerana bersama-sama kami. Dan yang berbahagia Datuk Profesor Dr. Nasruddin Mohamad, Pengarah Akademi Kepimpinan Pendidikan Tinggi AKAP. Apa khabar Datuk? Alhamdulillah, terima kasih banyak Mas Syahrina. Ya, tentu saja sihat-sihat semuanya lah. Sebab tu sampai ke sini malam ini kan. Okey, dan kita harapkan juga satu diskusi yang sihat. Kita mengundang anda untuk turut sama memberikan pandangan atau mengajukan sebarang soalan nanti dalam perbincangan kita selepas ini. Dan saya mulakan terlebih dahulu mungkin kepada Datuk Seri KSU, kerana Menteri Pendidikan Tinggi dalam Perutusan Tahun Baru 2023 menyebut tentang keperluan untuk memulih dan memperkasakan pendidikan tinggi negara. Dan kita tahu sebelum COVID kita ada acuan yang berbeza, kalau tak banyak pun tapi slightly berbeza daripada apa yang kita cuba adaptasi selepas COVID melanda. Jadi bagaimana Datuk Seri boleh mungkin mendefinisikan apa yang disebut oleh Menteri dan juga kepentingan pulih dan rawat dalam konteks pendidikan tinggi ini? Okay, terima kasih. Pertama sekali saya mengucapkan atau memerakamkan ucapan terima kasih kepada pihak bernama yang menjemput kami daripada KPT dan juga AKAP untuk bersama-sama dalam program pada hari ini. Dalam perutusan yang berhormat Menteri Datuk Seri Muhammad Khalid Nordin, Menteri Pendidikan Tinggi pada 2 minggu yang lepas, antara lain menyentuh tentang defisit trust ataupun trust defisit, yang mana keyakinan rakyat terhadap kerajaan, dan tidak terkecuali lah dalam hal ini adalah Kementerian Pendidikan Tinggi. Apabila rakyat kurang yakin kepada kerajaan, apa peranan pihak IPT ataupun universiti, khususnya universiti awam dalam isu ataupun soal ini. Jadi dalam perkara ini Yang Berhormat Menteri telah menyatakan tentang sumbangan para cendekiawan ataupun pensyarah-pensyarah kita yang ramainya di Institut Pendidikan Tinggi dalam menyelesaikan isu-isu semasa ataupun isu-isu negara, isu-isu nasional. Saya lihat banyak atau ramai cendekiawan kita terlibat dalam beberapa siri wawancara di peringkat media sosial ataupun media utama untuk mengulas tentang perkara yang sama. Saya rasa bukan setakat itu sahaja peranan yang perlu dimainkan oleh pihak cendekiawan di peringkat IPT. Mereka ini juga perlu juga seperti yang dinyatakan oleh Yang Berhormat Menteri untuk come up ataupun menghasilkan solution ataupun penyelesaian masalah kepada isu-isu di peringkat nasional. Contoh, kalau kita lihat sekarang isu tentang keterjaminan makanan ataupun food security. Apa peranan universiti dalam hal ini atau cendekiawan di peringkat universiti untuk terlibat sama ada mengemukakan cadangan, kaedah atau perubahan kepada polisi yang ada. Ini yang dimaksudkan tentang trust deficit tadi kepada kerajaan, tetapi bukan secara spesifik kepada Kementerian Pendidikan Tinggi, tapi apa peranan kita untuk menyelesaikan ataupun mengumpulkan cadangan untuk
penyelesaian kepada isu-isu di peringkat nasional. Itu maksudnya. Okey, dan ia saya kira ialah sebahagian daripada elemen yang utama dalam fokus pulih dan rawat. Dan kita menyentuh tentang kepemimpinan IPT itu sendiri. Dan kalau kita mungkin boleh bertanya pada Datuk Nasruddin sebagai pengarah AKAP, Akademi Kepimpinan Pendidikan Tinggi, saya kira cabaran paling utama dalam masa terdekat ini untuk semua orang ialah proses pemulihan dalam era pasca pandemik. Dan aspek kepemimpinan IPT ini juga merupakan satu perkara yang penting lah pasca pandemik dalam pengurusan risiko dan krisis. Dan kalau kita ingin menyelami dulu isu dan masalahnya, adakah kita melihat situasi apabila kita berdepan dengan COVID-19, kita tidak begitu berjaya untuk mengatasinya dengan masa yang betul-betul mantap, dan bagaimana pula persediaan kepemimpinan IPT selepas ini kalau krisis seperti COVID-19 datang lagi? Ya, satu isu yang saya rasa biasa tapi besar, signifikan, berkenaan dengan pengurusan risiko. Risiko dia dilihat amat membelenggu pemikiran ramai pihak, kerana mereka melihat risiko itu hanya kebanyakannya dari sudut yang berupa kerosakan ataupun bakal kemusnahan yang akan dialami. Itu cerita tentang spekulatif, misalnya tentang pandemik. Jadi risiko ini kebanyakannya dilihat dari sudut tersebut, dan inilah yang berlaku. Seperti mana kalau kita lihat ada kadar-kadar risiko bagi setiap negara. Contohnya risiko negara menghadapi gempa bumi sebagai contoh. Tetapi sekarang apa yang kita lihat dari sudut yang sebenarnya dalam konteks kita sekarang ini pada malam ini ialah pengurusan risiko itu dilihat dari sudut yang lain daripada pandemik, bukan hanya pandemik semata-mata. Kita lihat tentang tata kelola, kita melihat tentang urus tadbir yang baik, good governance. Kita bercakap tentang bagaimana semua perkara yang berkaitan dengan tata kelola itu diuruskan dengan baik, melangkaui soal-soal komunikasi risiko itu semata-mata. Jadi ini yang lebih penting, sebab risiko itu sekarang ini perlu ditanggap dengan dimensi yang pelbagai, kerana ia merentasi pelbagai isu, ia merentasi keperluan-keperluan tertentu, terutamanya dalam konteks era pemulihan. Sebagai contoh, selepas daripada COVID-19 kita melalui era ataupun fasa pemulihan, sebab dalam analisis tentang risiko itu, fasa pemulihan itu dilihat sebagai fasa yang sangat penting dan signifikan, kerana ia yang akan menentukan arah tuju haluan pembangunan negara sebagainya. Dan kita tidak hanya bercakap tentang soal pembangunan dari sudut kelestarian dan sebagainya, tetapi kita bercakap lebih daripada semata-mata tentang pembangunan fizikal dan seumpamanya. Jadi ini yang perlu ditanam sebagai satu daripada beberapa perspektif yang kita harus lihat dan kita tanggap dengan positif apabila kita bercakap dengan risiko. Jadi risiko ini harus menjadi satu daripada tema besar yang akan memberi kita gambaran kerangka yang besar tentang apa sebenarnya yang IPT ataupun kepimpinan universiti khususnya perlu bina supaya ia dapat memberi gambaran yang amat jelas dan kita dapat menuju ke landasan yang betul sebagaimana yang diaspirasikan khususnya oleh Yang Berhormat Menteri. Ini telah kita tekankan beberapa kali, terutamanya dari sudut kebertanggungjawaban, accountability, malahan dalam konteks trust masyarakat madani itu sendiri telah pun dirangkumkan dengan baik melalui kemantapannya, dengan kesejahteraannya, dengan daya ciptanya, dengan pelbagai perkara yang semuanya akan menuju ke arah pengurusan risiko yang baik. Jadi walaupun dia bersifat spekulasi ataupun dia bersifat futuristik, tetapi inilah yang menjadi kekuatan bagi membina perwatakan yang betul untuk IPT khususnya. Ya, itu sangat menarik, Datuk Seri, kerana saya juga memikirkan perkara yang sama. Kita bercakap tentang unforeseen event, kita bercakap tentang uncertainty pada masa hadapan, dan ia sangat subjektif dan sangat luas untuk kita memikirkan, untuk kita memasang pasak yang berstruktur dan bersistem, SOP yang jelas. Kalau jadi begini, kita buat begini, contohnya, sedangkan kita tidak tahu apa yang akan mungkin kita hadapi. Jadi bagaimana KPT menangani masalah ini, dan kalau kita boleh retrospektif sedikit semasa pasca pandemik itu, apa yang sebenarnya KPT lakukan untuk mengurus sektor pendidikan tinggi negara semasa era ini? Kalau kita lihat dari segi IPT di bawah sektor pendidikan tinggi ini, saya rasa PDP, pembelajaran dan pengajaran, yang apabila kita dilanda COVID-19,
Jadi saya rasa banyak aktiviti terhenti. Jadi kita tidak boleh beroperasi seperti biasa dalam keadaan new normal. Maknanya perubahan kepada kaedah pengajaran dan pembelajaran itu patut di-adopt ataupun diterima pakai semasa itu, semasa krisis ataupun semasa COVID-19 tersebut. Dan kalau kita lihat selepas sekarang ni kita di fasa endemik, iaitu post COVID, yang mana kita balik semula, yang mana pelajar-pelajar sudah tidak ada berada di rumah dan sudah kembali semula secara 100% di kampus. Jadi dalam era sekarang ini disebabkan pemodenan teknologi ICT, kita kena ambil kira supaya di masa akan datang, dan bukan sahaja semasa krisis, untuk mengubah kaedah pembelajaran dan pengajaran yang ada sekarang. Kalau kita lihat dalam amanat Yang Berhormat Menteri pun menekankan tentang digitalization ataupun pendigitalan sektor pendidikan tinggi. Dan dalam sesi libat urus baru-baru ini dengan menteri pegawai daripada Kementerian Kewangan untuk inisiatif bajet 2023 ini, Yang Berhormat Menteri menekankan supaya Kementerian Pendidikan Tinggi diperuntukkan bajet yang agak besar untuk pendigitalan. Ini mungkin bukan saja untuk menghadapi kalau berlaku lagi krisis seperti yang dinyatakan, yang mana pelajar tidak boleh berada di kampus, berada di rumah. Tentang pendigitalan ini adalah satu yang penting, dan kita sedang merangka untuk dalam rancangan Malaysia sekarang ini, dalam proses kajian separuh penggal, kami diminta untuk melihat semula sasaran yang telah ditetapkan, dan Yang Berhormat Menteri pun telah mensasarkan supaya pendigitalan merupakan salah satu target di bawah Kementerian Pendidikan untuk masa-masa yang akan datang. Jadi ini akan diterjemahkan dalam bentuk bajet ataupun peruntukan yang akan kita pohon dalam rolling plan ketiga, keempat, dan mungkin melangkau ke rancangan Malaysia ke-13. Bagaimana Datuk Seri melihat pushing factor yang diperlukan, tekanan yang diperlukan? Kerana kalau kita boleh teliti juga, semasa COVID-19 melanda, sesuatu yang kita tak pernah impikan ataupun bayangkan sebelum itu. Kalau sebelum COVID kita sudah bercakap tentang nak buat pendigitalan secara penuh supaya pelajar tidak perlu pergi kuliah, duduk di rumah, orang akan mengatakan ini terlalu ambitious, terlalu mungkin tidak perlu pun sampai ke tahap itu. Tapi apabila COVID melanda, sekolah pun kalau kita tengok, budak-budak pergi sekolah pun boleh pakai tag saja, scan kehadiran. Benda yang tidak akan boleh dibuat kalau tidak berlakunya ataupun tidak adanya tekanan seperti COVID-19. Jadi apa pushing factor yang mungkin saya rasa akan menguatkan lagi transformasi untuk KPT? Saya rasa keyakinan kita untuk memastikan macam COVID-19 ini adalah satu blessing in disguise lah, ataupun satu rahmat yang menyebabkan kita, macam kata tadi, push factor untuk kita merubah kita punya cara bekerja, cara memberi pengajaran kepada pelajar, dan juga kepada pelajar untuk mendapatkan ilmu, cara yang berbeza daripada yang normal, ataupun that's why new normal. Saya rasa bajet lah yang penting pada saya. Kalau kita meletakkan ini sebagai satu fokus utama, saya rasa bukan terletak di bahu Kementerian Pendidikan Tinggi sahaja. Untuk menjayakan ini, kita memerlukan peruntukan yang agak besar. Kementerian Ekonomi, Kementerian Kewangan harus bersama, berganding bahu bersama dengan
KPT untuk menjayakan hasrat dan cita-cita murni daripada Yang Berhormat Menteri. Ya, betul. Dan Datuk, kalau kita menyebut tentang blessing in disguise ini, antara perkara yang kita lihat ketara juga daripada impak pandemik COVID-19 ialah pengukuhan elemen nasionalisme, perpaduan, penyatuan. Semua orang berusaha menggambling tenaga, memerah idea bagaimana caranya untuk kita membolehkan anak-anak muda kita ini terus mendapat ilmu walaupun terpaksa belajar dari rumah contohnya, dan IPT sendiri boleh keluar daripada kemelut dan cabaran semasa. Kalau kita nak pergi kepada konteks pemikiran global yang perlu ada di dalam kalangan pemimpin-pemimpin IPT, bagaimana Datuk melihat keperluan adanya juga keseimbangan antara patriotism, antara sifat patriotik dan cintakan negara, jati diri yang kukuh, tapi dalam masa yang sama juga kita nak pergi jauh dengan tuntutan global. Ya, secara tuntasnya bila kita cakap tentang patriotisme dan sebagainya dalam konteks pendidikan tinggi ni, kita bukan hanya bercakap soal ia hanya ada di fikiran semata-mata. It's not only state of the mind je, tak. Dia melangkaui lebih daripada apa yang kita fikirkan yang akan boleh dimungkinkan untuk dijadikan sebagai satu institusi sebagai contoh. Dan kita menggalas aspirasi besar Yang Berhormat Menteri khususnya dalam soal pengantarbangsaan, khususnya sebab kita tahu kita perlu berjiwa besar walaupun kita berpijak di bumi nyata di sini, di tempatan, tanpa kita mengurangkan hasrat kita untuk menjual ataupun membawa nama besar kita ke peringkat antarabangsa. Jadi pada masa kita sibuk ataupun berusaha bersungguh untuk membawa elemen pengantarbangsaan itu keluar sehingga kita digalakkan ataupun dicabar untuk membawa sehingga kemungkinan contohnya universiti-universiti tempatan membina ataupun mengadakan kampus satelit di luar-luar negara. Pada masa yang sama, elemen tempatan itu diperkasakan, diperkukuh. Dan ini kelebihannya yang kita adunkan antara elemen tempatan dengan elemen antarabangsa. Pada masa yang sama, kita juga bercita-cita besar melalui plan yang sangat strategik untuk membawa sarjana-sarjana kita supaya mereka dapat memberi idea, buah fikiran dan sebagainya di peringkat global. Dan kita tidak juga menghilangkan kemungkinan untuk membawa pemikiran daripada luar, bawa sarjana-sarjana besar daripada luar ke elemen tempatan. Jadi saya rasa ini adunan yang baik yang diinspirasikan oleh Yang Berhormat Menteri untuk kita bawa supaya kita dapat menggalakkan transformasi pendidikan tinggi itu dalam konteks yang seumpama ini. Jadi pengantarbangsaan itu asasnya sudah ada. Kita tahu kebanyakan IPT di negara ini sudah pun mempunyai elemen itu, dan dari semasa ke semasa mereka memperkukuh dan memperkasa semua program yang berkaitan dengan pengantarbangsaan. Jadi itu yang memberi keyakinan besar dan kukuh pada kita bahawa ini bukanlah sesuatu yang kecil idenya, bukanlah sesuatu yang mustahil, kerana ia sudah pun berlaku, cuma kita perlu perkasakan melalui agensi-agensi yang khusus dipertanggungjawabkan untuk tujuan itu, seperti Education Malaysia sebagai contoh. Mereka ini menggalas tanggungjawab yang besar untuk menjual nama Malaysia itu dari sudut pendidikan tinggi sesuai dengan cita-cita negara kita ini untuk jadikan sebagai hak pendidikan. Itu yang sebenarnya berlaku. Apa cabarannya, Datuk rasa? Kita ada banyak cabaran yang nampak dengan yang tidak nampak, antara tangible dengan intangible. Sebagai contohnya, kita bercakap mengenai persepsi khususnya, kerana persepsi ini amat mudah digunakan sebagai senjata, sebagai alat instrumen oleh pihak-pihak yang tertentu yang berkepentingan dan juga yang tidak berkepentingan sebab tak sengaja kadang-kadang yang melihat pendidikan itu dari sudut harga perkadaran yang tertentu. Sebagai contoh, kita melihat dari sudut pembangunan sesebuah negara. Kita tahu ada negara-negara yang dikategori sebagai negara yang pada pandangan mereka kelas bawahan, ada yang kelas menengah, ada yang kelas maju dan sebagainya. Ini tembok pemikiran yang perlu dipecahkan oleh kebanyakan IPT supaya kita dapat menerobos pemikiran tersebut dan membawakan pemikiran baru melalui tindakan yang konkret, seumpamanya seperti penubuhan kampus satelit dan juga penubuhan kampus-kampus universiti luar di sini. Dan ini pertukaran yang kita lihat ada cabaran, tetapi cabaran itu telah pun berjaya
atasi dengan baik. Sekarang ni cabaran-cabaran lain tentulah kita bercakap tentang kewangan sebagai contoh. Implikasinya besar sebab kita memikirkan mengenai harga pendidikan. Pendidikan sekarang ni bukan seperti mana dahulu yang pada masa lampau, kerana sekarang kita dianggap pendidikan itu dah jadi macam komoditi. Dia mempunyai harga tertentu dan diberi perkadaran yang tertentu sesuai dengan kualiti yang ditawarkan oleh pihak-pihak yang tertentu juga. Okey. Itu sangat menarik. Kita akan pergi lebih lanjut lagi. Saya juga ingin menyentuh tentang pelan tindakan kesejahteraan pendidikan tinggi ataupun sejahtera IPT yang diwujudkan di peringkat KPT. Mungkin Datuk Seri boleh ulas tentang itu selepas ini. Apabila kita kembali semula menerusi ruang bicara, kita akan berehat seketika. Kita bercakap tentang kepemimpinan institusi pendidikan tinggi dalam konteks aspirasi dan cabaran semasa. Menerusi ruang bicara Akademia malam ini. Teruskan bersama-sama kami kembali seketika nanti. Ruang bicara Wacana Akademia kembali semula. Waktu ini bercakap tentang kepemimpinan institusi pendidikan tinggi, aspirasi dan cabaran semasa. Bersama-sama saya ialah Yang Bahagia Datuk Seri Abdul Razak Jaafar, Ketua Setiausaha Kementerian Pendidikan Tinggi, dan juga Yang Bahagia Datuk Profesor Dr. Nasruddin Muhammad, Pengarah Akademi Kepimpinan Pendidikan Tinggi ataupun AKAP di studio ruang bicara pada malam ini. Baik, kita menyambung daripada apa yang di mana kita berhenti tadi, Datuk Seri. Kalau mungkin boleh kita dapatkan sedikit gambaran outcome terhadap pelaksanaan pelan tindakan kesejahteraan pendidikan tinggi sebelum ini dan juga moving forward untuk kita memperkukuhkan ekosistem pendidikan tinggi itu secara keseluruhannya, kerana saya kira ia satu usaha ataupun inisiatif yang tidak akan terhenti, yang perlu diteruskan. Dan Datuk Seri sendiri mengatakan bukan sahaja semata-mata pentadbir di KPT, bukan sahaja cendekiawan yang perlu terlibat, tapi semua orang perlu menjayakannya. Datuk Seri. Okay, sejahtera IPT yang ini idea yang telah ataupun inisiatif yang telah dilaksanakan semasa COVID-19. Apabila para pelajar ataupun siswa yang berada di kampus semasa COVID menyebabkan keluarga agak risaulah tentang kedudukan ataupun keselamatan mereka. Jadi pihak KPT come up with the idea sejahtera IPT, yang mana ada program membawa mereka pulang ke ni dan dapat menghilanglah kerisauan keluarga. Dan kalau dari segi outcome, apakah kejayaan, saya rasa ini telah melegakanlah perasaan keluarga tentang kerisauan itu dapat dihilangkan dan mereka dapat pulang ke rumah atau kampung halaman mereka semasa COVID-19 tersebut. Dan program ini diperluaskan juga untuk melihat apakah kekurangan-kekurangan yang boleh ditingkatkan di dalam kampus itu sendiri. Bukan melihat kepada kebajikan pelajar semasa COVID-19 saja, melihat kepada peningkatan infrastruktur yang perlu dibuatlah di dalam kampus berkenaan ataupun di dalam IPT yang berkenaan. Kalau dilihat kepada ekosistem tentang sektor pendidikan tinggi, saya melihat apa yang dilontarkan oleh Yang Berhormat Menteri tentang IPT ini perlu menjadi IPT yang sekarang ini ataupun Universiti Awam ataupun IPTS, perlu seperti yang dinyatakan oleh Profesor Dr. Nasruddin tadi, bukan setakat untuk mengeluarkan graduan ataupun intelek untuk bakat untuk dikeluarkan bakat kepada sektor ataupun pasaran buruh ataupun keperluan industri negara. Ia perlu juga lebih luas daripada itu untuk menjadi seperti yang ditegaskan oleh Yang Berhormat Menteri, menjadi hub pendidikan, melahirkan bakat yang berprestasi tinggi dan juga hub ilmu. Bermakna macam dalam aspek pengantarbangsaan tadi, bukan sahaja kita ini mengeluarkan graduan yang untuk untuk kepentingan ataupun keperluan pasaran pekerjaan negara, tetapi juga melahirkan tenaga-tenaga pakar untuk
diekspor perkhidmatan ini ke negara luar. Kalau kita lihat dalam konteks kepimpinan tertinggi di peringkat universiti, khususnya Naib Chancellor ataupun Timbalan Naib Chancellor, kursus kepimpinan dilakukan di AKEP di bawah Datuk Profesor Dr. Nasruddin. Yang Mohd Menteri melihat perkara ini bukan setakat itu sahaja. Kita perlulah mengeksport kita punya bakal-bakal pemimpin di universiti tersebut untuk berkhidmat di negara luar, berkhidmat di kolej atau universiti di negara luar, berkhidmat di pertubuhan-pertubuhan di peringkat antarabangsa seperti Bank Dunia, seperti di United Nations, UNESCO dan sebagainya. Ini sebagai salah satu laluan kepada mereka untuk menimba pengalaman dan ilmu yang lebih bersifat antarabangsa, dan mereka kembali untuk jadi pemimpin di peringkat institusi pengajian tinggi tersebut. Jadi pengalaman yang itu bukan setakat mendapat latihan kepimpinan di AKEP saja, tetapi mereka ni diuji, tested kemampuan mereka dengan berkhidmat di institusi di negara luar. Ya. Dan saya kira ia juga trend yang sudah semakin kita lihat agak mekar sekarang ini. Kita sudah mula mendengar nama-nama cendekiawan kita, ahli-ahli akademik kita yang ada pengalaman di tempat luar yang kembali semula dan berkhidmat dalam negara. Tapi masih juga Datuk Seri kita berdepan dengan sedikit risiko. Adakah Datuk Seri rasa yakin bahawa kalau kita ada batch yang sebegini, mereka memang akan satu hari nanti kembali semula ke negara kita dan berkhidmat semula untuk negara, ataupun akan ada sedikit kesukaran di situ dari segi penyesuaian budaya dan sebagainya? Saya rasa ada, sebab pemimpin-pemimpin yang ini dia terikat dengan ataupun dengan kontrak dengan institusi tersebut. Cuma mereka ini diberi peluang untuk laluan kerjayanya sebelum menjawat jawatan yang lebih tinggi sebagai Timbalan Naib Chancellor ataupun sebagai Chancellor Naib Chancellor di universiti tersebut. Mereka ni didedahkan dengan ataupun ditempatkan di institusi di negara luar, dan dengan apabila kembali nanti akan dipromot lah, kenaikan pangkat dan sebagainya. Dan semasa mereka bertugas berkhidmat di institusi tersebut, ada kontrak yang telah ditandatangani dengan mereka. Mereka dibiayai semasa melanjutkan pelajaran, jadi masih terikat untuk mereka kembali. Itu sebagai pendedahan untuk tempoh 2-3 tahun di luar negara, dan kembali membawa sesuatu yang idea-idea baru untuk kebaikan dan institusi. Maknanya dari segi atas kertasnya dah ada, dan kita juga mengharapkan nilai-nilai patriotisme dan juga jati diri yang kukuh dalam kalangan mereka untuk kembali berkhidmat semula kepada negara. Baik, kita buka talian sebenarnya untuk anda turut serta dalam perbincangan kami pada malam ini. Taliannya 0326979767 ataupun 26979768. Seperti yang tertera, anda boleh buat panggilan dan ajukan soalan kepada kedua-dua tetamu kita. Mungkin ada sebarang pendapat yang boleh dikongsikan bersama-sama. Dan Datuk Nasruddin, kalau boleh kita sentuh juga tentang bagaimana kepimpinan di IPT bertindak balas ataupun respon terhadap semua perubahan dalam ekosistem pendidikan tinggi pasca pandemik secara keseluruhannya. Ya, misi jelas yang dibawa oleh Yang Berhormat Menteri dalam konteks ekosistem pendidikan tinggi ini ialah soal keseimbangan, khususnya work-life balance menjadi tema besar yang ditekankan untuk kita mewujudkan ekosistem yang bukan sahaja menjadi tempat pekerjaan yang menyenangkan, tetapi juga memberi peluang untuk potensi-potensi bakat dikembangkan, dibangunkan dan seterusnya dimajukan menurut skala parameter kita sendiri. Ini menjadikan ekosistem kita itu sebagai satu tempat percambahan pemikiran yang besar, pembangunan idea sejajar dengan apa yang didokong melalui teras-teras masyarakat Madani. Mungkin secara kebetulan, mungkin atau tidak, tetapi itulah yang telah berlaku. Sebagai contoh, dalam soal kemantapan yang merupakan nilai teras pertama dalam Madani sebagai contoh, kemantapan ini membawa maksud kelestarian ataupun sustainability. Dan dalam konteks
Sustainable Development Goals sebagai contoh. Ia merupakan satu daripada matlamat besar yang menjadi sandaran ekosistem pendidikan tinggi supaya program-program akademik khususnya yang ditawarkan oleh kebanyakan oleh semua universiti itu dapat dilihat sebagai sesuatu yang relevan, bukan sahaja untuk tujuan peningkatan sosial ataupun status sosial individu, keluarga dan sebagainya, tetapi juga dia membawa misi membangunkan negara dalam konteks yang lebih tuntas. Jadi ini yang menjadikan ekosistem kita itu sebagai mempunyai potensi yang besar. Jadi tanggungjawab besar IPT dalam konteks ini ialah bagaimana untuk kita menyuburkan ataupun membudayakan soal-soal kesejahteraan tinggi ini melalui elemen-elemen daya cipta, inovasi dan seumpamanya, supaya ia dapat disejajarkan dengan bukan sahaja implikasi kewangan yang didatangkan secara khusus oleh pihak kerajaan khususnya, tetapi juga bagaimana pembangunan ilmu itu dapat diberikan makna yang lebih jelas dan juga tuntas. Jadi itu tanggungjawab yang besar dalam konteks yang kita bicarakan ini. Okey, baik. Saya dimaklumkan kita ada seorang pemanggil di talian sekarang ini, Dr. Muzaffar dari Kuala Lumpur. Kalau boleh kita terus dengan panggilan di talian sekarang ini, Dr. Muzaffar. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Teruskan, Doktor. Boleh dengar suara saya jelas? Boleh dengar. Alhamdulillah. Saya setujulah dengan cadangan apa tadi mengenai pelaksanaan digitalization tu dekat IPT kita. 2 tahun itu pandemik, banyak pelajar terpaksa lakukan proses pelajaran dalam talian yang ia dilihat berkesan, amat berkesan, kerana ia banyak memudahkan pelajar tu sendiri untuk belajar. Saya rasa tak ada isu pun nak melaksanakan terus ni proses pembelajaran dalam talian ni. Komputer ada, line internet ada, mungkin ada 1-2 masalah yang timbul, itu boleh diselesaikan. Tapi agak sedih lah sebab semenjak tamatnya PKP itu, so banyak pelajar terpaksa diminta pulang semula ke kampus. Kadang-kadang kesian tengok terpaksa bawa beg besar, heret masuk balik kampus, masuk ke kelas. So saya haraplah kalau boleh kita ada panel daripada KPT tu, bincang balik dengan menteri macam mana kita nak laksanakan lagi proses pembelajaran dalam kelas ni secara konsisten lah, bukan untuk 2 tahun pandemik tu aja. Mengenai topik malam ni, isu kepimpinan IPT, so saya nak tanya soalan lah, boleh ya? Ya, Doktor. Tak ada ke proses untuk mendemokrasikan lagi proses lantikan Vice Chancellor, Rektor, timbalan-timbalannya melalui proses pilihan raya, undian oleh semua warga universiti tu. Macam Majlis Perwakilan Pelajar pun, MPP pun ada proses pilihan raya mereka untuk memilih pemimpin. So sepatutnya, logiknya sepatutnya Vice Chancellor, Rektor, timbalan-timbalannya pun kena melalui proses yang sama jugalah. Itu nak tanya mengenai proses mendemokrasikan lagi kepimpinan IPT ni. Itu saja, Wan. Terima kasih Dr. Muzaffar. Yang pertama tadi bercakap tentang bagaimana kita kembali semula kepada normal lama kita selepas kita mengadaptasi dengan normal baru semasa pandemik, dan juga tentang pendemokrasian kepemimpinan di IPT. Saya tidak tahu adakah itu mungkin boleh disentuh ataupun luar sikit daripada apa yang kita bincangkan. Tapi saya juga difahamkan kita ada seorang lagi pemanggil di talian, Encik Zahir Osman. Betul ya di talian? Encik Zahari Osman. Encik Zahari ya? Ya. Teruskan Encik Zahari. Yeah, okay. Yeah, very interesting topic. Ya, baik. Terima kasih. Satu tajuk yang sangat baik tentang IPT ya. Saya nampak begini. Kepimpinan universiti ini harus juga menumpukan kepada kualiti pengajaran di universiti. Sebenarnya ini juga benar bagi peringkat persekolahan. Tapi bila kita cakap tentang IPT, yang saya nampak sekarang, yang kita hasil daripada IPT ini, mereka yang tidak mampu berfikir secara mahir, skillful thinkers. Yang kita patut hasilkan dari tumpuan bukan digitalization, tapi lebih kepada memperbaiki PDP ataupun pedagogi yang berlaku di IPT. Kalau kita tidak ubah cara berfikir pelajar melalui pengajaran dan pembelajaran
maka apa saja proses digitalisation ni tidak akan menghasilkan pelajar yang berfikir. Nah, masalah sekarang ni ialah bila keluar dari universiti, pelajar ni bila pergi kepada industri telah dikomenkan bahawa mereka tidak ada mampu fikir secara kritis dan kreatif dan tak boleh jadi problem solvers dan decision makers yang baik. Dan ini juga akan mempengaruhi good governance. Bukan saja dalam pekerjaannya, tapi good governance. So kita mahu menghasilkan manusia yang boleh berfikir, yang boleh berinovasi, reflektif, analytical dan juga kreatif. Ini yang perlu diberi tumpuan kepada kita. Cik Zahari, kita dapat gist-nya. Mungkin kita akan terus dengan panelis kita kerana saya risaukan kita tidak punya banyak masa. Baik, Datuk Sri nak komen dulu ataupun Datuk? Okey. Mungkin saya komen Dr. Muzaffar tadi ada dua persoalan yang dikemukakan. Yang pertama tentang menyokong tentang digitalisation yang telah kita yang Menteri cuba ketengahkan. Sebenarnya akan diteruskan. Sekarang ini pun yang Menteri telah mengarahkan supaya melihat tentang satu inisiatif di mana dinamakan sebagai 2U to H. Maknanya 2 tahun belajar di universiti, 2 tahun di rumah. Jadi pihak Jabatan Pendidikan Tinggi pun tengah mengkaji untuk memperkenalkan bagi kursus-kursus yang boleh dibuat di rumah dan pelajar ni berada di rumah 2 tahun di universiti. Tetapi ada juga kursus-kursus yang tidak boleh dilaksanakan, yang memerlukan makmal dan sebagainya. Mereka perlu hadir di universiti. Yang ini saya rasa akan ada kursus yang boleh dibuat dalam enrollment yang akan datang. Ini salah satu perkara yang cuba dilaksanakan. Ini akan membantu dari segi kos, yang mana mereka tinggal di rumah. Kos sara hidup mereka dibiayai oleh keluarga dan boleh mengurangkan pinjaman kepada pinjaman pelajaran. Dan juga boleh mengurangkan kesesakan di universiti tersebut, dan juga banyak menjimatkan dari segi kos sara hidup. Mereka tidak perlu menyewa di rumah dan sebagainya. Itu dan saya rasa bila kita akan dapat peruntukan nanti, akan ada perancangan yang akan dibuatlah. Apa yang akan kita laksanakan, apa yang kita namakan digitalisation ni, apa yang kita maksudkan akan kita laksanakan dalam, dan kita plan pendigitalan IPT pun dah ada. Cuma kita akan ubah suai balik ikut kesesuaian seperti yang mandat daripada Yang Berhormat Menteri tadi. Kemudian pendemokrasian pemilihan Vice Chancellor tadi, itu satu cadangan yang baik juga, tetapi tidak bermakna kalau proses pemilihan yang dibuat sekarang ini pun agak telus dan juga lebih profesional juga, kerana ada panel yang dibuat terdiri daripada pakar-pakar dan juga yang pemimpin-pemimpin yang terkemuka lah, yang menentukan kriteria tersebut, dan profiling dibuat oleh pihak AKAP dan akan dibentangkan kepada pihak jawatankuasa dan juga dikemukakan kepada Yang Berhormat Menteri sebagai endorsement. Tetapi idea yang pendemokrasi itu boleh dibincangkan, dilihat oleh Jabatan Pendidikan Tinggi lah. Kemudian tadi yang Encik Zahari tadi menanyakan tentang menyebut tentang digitalisasi, mungkin bukan perkara pokok, tapi kualiti produk IPT itu yang mungkin perlu diberikan perhatian. Saya mungkin Encik Zahari tadi ada menekankan soal pemikiran kritis, contohnya. Ini sesuatu yang saya setuju. Dan apa yang menarik, apa yang diutarakan oleh Encik Zahari itu sebenarnya dia bertepatan dengan apa yang dibawa oleh Yang Berhormat Menteri dalam perutusan tahun baharu 2023 baru ini. Antara lain, Yang Berhormat Menteri menekankan betapa kesejanaan itu seharusnya ditunjukkan secara tuntas, secara menyeluruh. Contoh yang dibawa oleh Yang Berhormat Menteri begini, di luar-luar negara, profesor-profesor, walaupun profesor yang terkanan sekalipun, dia sebagai contoh masih lagi mengajar ataupun memberi pengajaran kepada pelajar-pelajar di peringkat undergraduate ataupun peringkat ijazah ke bawah. Sedangkan di sini ada persepsi ataupun sangkaan orang bahawa profesor tidak seharusnya mengajar pelajar-pelajar di peringkat rendah, peringkat
sarjana muda, diploma dan sebagainya. Tetapi itu yang berlaku di luar menandakan bahawa kesejahteraan itu harus melangkaui setakat daripada bukan hanya pada skala ataupun kelas pelajar tertentu saja, kerana kesejahteraan itu bersandarkan kepada ilmu yang tinggi yang harus dibawa dan dijelmakan dalam bentuk sumbangannya, apa yang dikembalikan kepada negara, sebagai contoh kepada anak-anak bangsa khususnya. Jadi ini yang berlaku. Jadi apabila Encik Zahari kaitkan dengan pendigitalan tadi, saya setuju separuhnya lah, kerana kita tidak hanya memberatkan kepada soal digitalisasi semata-mata, tetapi juga bagaimana kaedah ataupun pendekatan yang diperlukan untuk kita mencapai nilai-nilai yang ditentukan. Sebab kita faham masyarakat mempunyai pelbagai ukuran nilai. Ada yang nilai terminal. Nilai terminal ni maknanya nilai hujung, di peringkat akhirnya apa sebenarnya yang kita hendak matlamat akhirnya. Kemudian ada yang menggunakan sandaran kepada nilai instrumen, nilai alat yang digunakan untuk mendapatkan matlamat penghujung itu tadi. Jadi melalui pendigitalan itu tadi sebenarnya merupakan nilai instrumen yang kita gunakan untuk membawa kita ke matlamat penghujung. Sebagai contoh antara takdib dengan taklim, nak mengajar adab ataupun nak mengajar ilmu di kalangan pelajar-pelajar, dalam kalangan pelajar-pelajar kita, sebab perkara ini berbeza. Mata pelajaran bahasa Inggeris misalnya, ibu bapa ramai juga yang mempersoal kenapa masih tidak mahir berbahasa Inggeris apabila berada di universiti, walaupun dah mengikuti pengajian bahasa Inggeris. Tetapi perlu dipersoal juga selama di sekolah daripada tahun 1 ke tahun 6 sebagai contoh, apa yang berlaku. Jadi ini yang kita perlu fikirkan, sebab ia bukan hanya soal kemahiran yang boleh diperolehi dalam sesingkat masa. Dia memerlukan bagaimana proses itu dilaksanakan, yang meliputi pemegang taruh, ibu bapa, jiran tetangga dan sebagainya. Ia proses yang menyeluruh sebenarnya. Okay. Itu yang sepatutnya berlaku. Itu sangat menarik, kerana ia saya kira sebahagian juga daripada apa yang saya sebutkan pada awal tadi, bagaimana Yang Berhormat Menteri meminta supaya pendidikan tinggi dan KPT ini menjadi kementerian yang menggerakkan sektor ini untuk memenuhi aspirasi nasional. Sedangkan kita tahu aspirasi nasional itu begitu luas sekali, anjakannya itu nak dibuat pada tahap mana, sampai ke mana dan bagaimana caranya. Kita akan minta Datuk Seri menjawab tentang itu selepas ini. Kita akan berehat kali terakhir dan kembali sebelum untuk blok penghujung seketika nanti dalam ruang bicara Wacana Akademia sebentar lagi. Ruang bicara Wacana Akademia mengangkat topik kepemimpinan institusi pendidikan tinggi, aspirasi dan cabaran semasa bersama dua tetamu, Datuk Seri Abdul Razak Jaafar, KSU Kementerian Pendidikan Tinggi, dan juga Datuk Profesor Dr. Nasruddin Muhammad, Pengarah AKAP Akademi Kepimpinan Pendidikan Tinggi. Baik, Datuk Seri, bercakap tentang aspirasi nasional yang mana KPT dituntut untuk menggerakkan sektor pendidikan tinggi untuk memenuhi aspirasi nasional ini. Jadi bagaimana pelannya untuk KPT tackle ataupun menerjemahkan hasrat ini, kerana kita tahu aspirasi nasional sesuatu yang sangat besar konteksnya. Kalau kita lihat dalam konteks kerajaan sekarang ni, aspirasi kerajaan adalah untuk promote yang kerajaan madani, ya, dan yang ini telah dibentangkan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri. Dan apa peranan, kalau soalannya tadi, apa peranan IPT ataupun institusi sama ada awam ataupun swasta dalam hal ini? Saya rasa peranan yang boleh dimainkan oleh IPTA ataupun IPTS adalah sebagai ejen penyampai maklumat ataupun polisi baru kepada masyarakat. Dan kalau kita lihat, perkara ini boleh dilaksanakan melalui pelbagai platform. Mungkin adakan kolokium, seminar, bengkel sebagai peringkat IPT tersebut, ataupun dijemput dalam mana-mana bual bicara ataupun ruangan yang ada di peringkat media, yang mana cendekiawan ataupun tenaga-tenaga pengajar yang berkemahiran dalam hal-hal yang berkaitan dengan polisi dan sebagainya ini boleh terlibat sama untuk membicarakan perkara itu dan menjadi satu maklumat yang dikongsi dengan masyarakat ramai supaya mudah dipahami. Dan kalau kita lihat dalam konteks pendidikan tinggi, apa aspirasi ataupun
kalau kita lihat sasaran di bawah Kementerian Pendidikan Tinggi yang ditetapkan di bawah rancangan Malaysia ke-12, salah satu dia kita ni merupakan kementerian strategik melahirkan bakat masa hadapan selain daripada Kementerian Pendidikan dan Kementerian Sumber Manusia. Dan dalam hal ini peranan kita amat besar untuk merealisasikan ataupun menjadikan realiti hasrat ataupun aspirasi nasional itu, melahirkan bakat-bakat yang berkebolehan untuk memenuhi sektor industri ataupun pelbagai sektor di peringkat tenaga kerja negara. Ini peranan yang kita akan laksanakan. Kalau kita lihat dalam pertama tadi, konsep kerajaan madani tadi, kita menjadi penyampai berita, penyampai maklumat kepada masyarakat, dan masa yang sama aspirasi nasional yang terletak di bahu Kementerian Pendidikan Tinggi tadi adalah melahirkan bakat yang terhadapan untuk memenuhi sektor tertentu negara, iaitu melahirkan bakat kepada sektor pekerjaan yang akan membantu negara membangunkan negara. Yang ini kita salah satu kementerian yang memain peranan di bawah bab 10 rancangan Malaysia ke-12. Okey, untuk mencapai hasrat itu, dan saya kira juga ada kaitan juga dengan apa yang pemanggil kita sebutkan tadi, nak melahirkan produk-produk yang lebih berkualiti dalam pelbagai perkara sebelum mereka sampai ke sektor pekerjaan. Ia mungkin perlu bermula di peringkat kepemimpinan IPT, dan bagaimana tahap ataupun peringkat kepimpinan di IPT ini dapat memastikan bahawa mereka boleh berfikir di luar kotak dan melahirkan perkara-perkara yang ekstra, yang lebih daripada sekadar biasa. Dan kalau kita kaitkan pula ia dengan kebergantungan IPT kepada dana kerajaan, contohnya, ini pun mungkin menyebabkan ada tali yang mengikat kaki yang untuk nak pergi terbang lebih jauh lagi. Bagaimana, Datuk? Ya, di sini kita tidak bercakap mengenai kepimpinan hanya dari sudut seperti gaya kepimpinan, misalnya transnasional, transformasi dan sebagainya, tetapi kita melihat kepimpinan itu lebih daripada apa yang boleh dibuat oleh pemimpin-pemimpin universiti, khususnya dalam soal-soal yang khusus yang dijadikan sebagai tema besar untuk pengoperasian sesebuah IPT. Kita bercakap mengenai proses pengenalpastian bakal-bakal pemimpin ataupun bakat. Kita bercakap mengenai proses kita mengenalpasti jurang kemahiran dalam kalangan bakal-bakal pemimpin IPT, sebab kita tahu setiap keilmuan itu ada jurang yang perlu diisi. Ini berkait dengan soal kemahiran ataupun disokong dengan kompetensi, kecakapan dia dalam kemahiran-kemahiran tertentu. Kemudian kita bercakap soal kepemimpinan itu dari sudut kita mengenal pasti bakat-bakat ini dari segi profil mereka, supaya kita dapat perwatakan yang betul, yang tepat, yang sesuai untuk mengisi ekosistem pendidikan tinggi negara. Jadi untuk tujuan itu kita menyusun secara berstruktur program-program latihan khususnya yang bertujuan untuk mengenal pasti mereka yang mempunyai bakat-bakat kepemimpinan ini untuk diangkat dalam satu apa yang kita anggap sebagai tabung ataupun bank bakat, supaya kita dapat mempunyai bekalan bakat-bakat yang khusus yang telah diuji melalui pelbagai instrumen, telah dicabar dengan pelbagai kes yang dipelajari, dianalisis dari semasa ke setiap masa. Jadi ini dibuat melalui program-program yang kita perkaya dengan kategori yang besar, seperti kita namakan program-program Bitara dalam konteks Kementerian Pendidikan Tinggi khususnya, kerana ia dianggap sebagai signature program ataupun program besar yang memberi impak tinggi kepada ekosistem pendidikan tinggi negara. Jadi melalui cara ini kita mengharapkan mereka akan dapat menggunakan kemahiran itu, mereka dapat menggunakan pengetahuan itu, dan mereka dapat menggunakan disiplin ataupun perwatakan mereka itu untuk memperkaya dan memperkasa ekosistem pendidikan tinggi. Jadi berbalik kepada soal pendanaan sebagai contoh, ini satu aspek yang sangat penting yang ditekankan oleh Yang Berhormat Menteri
pendidikan tinggi baru-baru ini melalui keputusan tahun baru, di mana sebagai contoh kita katakan bagaimana sesebuah universiti itu dilihat kebijaksanaannya, kewibawaannya, menggunakan kecekapan dan kemahiran memikirkan tentang model pengkorporatan yang sesuai untuk anak-anak syarikat sebagai contohnya. Sebab ini akan dapat dijadikan sumber untuk menjana pendapatan supaya kebergantungan kepada kerajaan itu secara sepenuhnya dapat diminimumkan. Itu yang menjadi cabaran kepada kebanyakan pemimpin-pemimpin tertinggi IPT khususnya. Itu belum lagi menyebut tentang bagaimana mungkin untuk membentuk reputasi dan menangani persepsi. Contohnya kerana kalau kita sentuh sedikit tentang rentas sektor. Contohnya kalau di luar negara, universiti-universiti mereka malah menjadi produk pelancongan, dan orang dari luar negara nak pergi, nak tengok universiti-universiti ini, nak tahu macam mana rasanya duduk dalam universiti ini yang dah beratus tahun usianya. Dan kalau kita boleh lihat juga zaman-zaman Ali Setan dulu, Datuk, orang rasa nak masuk universiti sangat sebab tengok dalam Ali Setan tu macam mana kehidupan pelajar-pelajar universiti contohnya. Okey, baik, kita ada sedikit masa saja lagi, saya kira dalam 2-3 minit saja. Mungkin Datuk Seri boleh membuat rumusan konklusi. Tadi kita dah tanya banyak perkara, pasal perkara-perkara lain. Sekarang nak minta Datuk Seri komen pasal AKAP, pasal Datuk pula mungkin sebagai penutup, kerana Datuk Seri bercakap tentang bagaimana KPT ataupun IPT boleh menjadi sumber kepada pembangunan bakat dan juga penghasilan ilmuwan yang akan menyumbang semula kepada negara. Jadi bagaimana latihan yang disediakan oleh AKAP ini dapat melengkapi misi itu pada pandangan Datuk Seri? Okay, terima kasih. Saya rasa yang dalam amanat YB Menteri, beliau ingin melakukan reformasi yang agak besar-besaran juga, bukan setakat di peringkat UA, berdasarkan 11 azam ataupun tekad fokus beliau. Akan ada berlaku reformasi ataupun reform yang agak besar-besaran juga. Tidak terkecuali juga pada AKAP. AKAP ini satu agensi untuk latihan pemimpin-pemimpin di peringkat IPT. Sekarang ini YB Menteri meminta supaya AKAP ni pergi jauh lagi, bukan setakat melahirkan pemimpin-pemimpin di peringkat universiti dalam negara, tetapi juga menjadi sos ataupun sumber latihan kepada negara-negara yang berjiran, mungkin dalam peringkat ASEAN dahulu, yang mana kita boleh mengeksport kita punya kepakaran dari segi latihan kepada pemimpin-pemimpin institusi pendidikan di peringkat negara ASEAN, kemudian negara yang lebih jauh lagi lah. Itu hasrat Yang Berhormat Menteri. Sedikit kalau boleh saya sentuh tentang pemimpin yang tadi, pemimpin selain yang Profesor Datuk Dr. Nasruddin nyatakan tadi, YB Menteri juga meminta supaya pemimpin ini bukan untuk menjadi pemimpin di peringkat IPT ini, dari segi kita tidak nafikan dari segi kebijaksanaan, kesarjanaan, kelayakan akademik mereka, tetapi mereka perlu ada lagi skill-skill yang lain sebagai pemimpin. Dia kalau kita anggap Vice Chancellor ni dalam syarikat seperti CEO yang akan membawa keuntungan kepada syarikat yang dipimpinnya. Begitu juga dengan Naib Chancellor ini. Jadi skill-skill yang lain selain daripada keilmuan yang ada tu, yang kita tidak nafikan, yang ada sedia ada pada Naib Chancellor atau pemimpin universiti tersebut, skill-skill yang lain seperti hubungan ataupun jaringan komunikasi, interaksi dengan sektor-sektor lain, sektor industri, kebolehan untuk ataupun membawa dana daripada luar untuk membantu institusi pendidikan tersebut. Itu antara yang boleh kita lihat. Baik, kita perlu ada 1 jam lagi bersama-sama ya dengan AKAP bersama dengan KPT untuk bercakap lebih lanjut tentang ini. Saya kira ia semakin menarik sebenarnya. Terima kasih kita ucapkan kepada kedua-dua tetamu, Datuk Seri Abdul Razak Jaafar, KSU KPT, dan juga Datuk Profesor Dr. Nasruddin Mohamad, pengarah AKAP, kerana bersama-sama kami pada malam ini bercakap tentang kepemimpinan institusi pendidikan tinggi, aspirasi dan cabaran semasa menerusi ruang bicara wacana akademia. Saya Wan Sharina, jumpa lagi pada lain masa.